Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 11 akan membentangkan kes skandal Toshiba, penipuan perakaunan pada 2015. Agenda pembentangan kami akan dimulakan dengan latar belakang syarikat, ringkasan kes, isu yang timbul, kesan kepada syarikat, layanan MFRS terhadap isu, perbandingan kes serta cadangan dan penambahbaikan. Saya Huda akan memulakan pembentangan dengan latar belakang syarikat. Toshiba merupakan sebuah syarikat Jepun yang telah diasaskan pada tahun 1938 melalui penggabungan dua buah syarikat yang lain iaitu Shibaura Shisakosho dan Tokyo Denki. Toshiba terkenal di serata dunia kerana mempunyai jualan dan untung yang tinggi hasil daripada servis dan produknya. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Toshiba telah meluaskan lagi kuasanya dengan penggabungan dengan cara pembelian syarikat dan pembangunan organik. Toshiba kini dikenali sebagai sebuah syarikat Jepun konglomerat multinasional yang berjaya. Bermula Mac 2015, Toshiba telah mempelbagaikan lagi produk dan servisnya dalam perniagaan global. Antaranya adalah peralatan dan komponen elektronik, tenaga dan infrastruktur, produk dan servis gaya hidup, sistem dan servis kesihatan serta penyelesaian komuniti. Saya Afrina dan saya akan meringkaskan kes skandal perakaunan Toshiba. Pada 21 Julai 2015, Ketua Pegawai Eksekutif Toshiba iaitu Hisao Tanaka telah mengumumkan peletakan jawatannya dalam organisasi Toshiba yang pada ketika itu berlakunya skandal perakaunan yang melibatkan 1.2 bilion dolar dalam keuntungan operasi. Di dalam kes ini juga menyatakan bahawa perakaunan yang tidak mematuhi piawaian tersebut sebenarnya telah pun berlaku selama 7 tahun iaitu semenjak 2008. Prod tersebut telah bermula di bawah Ketua Eksekutif Atsutoshi Nishida pada tahun 2008 iaitu semasa krisis kewangan global dan berterusan di bawah CEO seterusnya iaitu Noria Sasaki dan akhirnya berakhir dengan skandal di bawah Tanaka. Laporan siasatan telah mendedahkan bahawa Tanaka telah meletakkan tekanan yang ketat kepada orang bawahan iaitu pekerjanya untuk mencapai sasaran keuntungan yang ditetapkan. Oleh itu, syarikat telah memanipulasikan transaksi syarikat seperti membawa keuntungan ke hadapan, mengurangkan charge, belanja dan kerugian serta memanipulasikan pendapatan. Hal ini bagi meningkatkan keuntungan dalam laporan kewangan syarikat agar Toshiba dapat menarik lebih banyak pelabur. Namun, penyiasat mendapati banyak transaksi mencurigakan yang tidak didedahkan. Selain mengamalkan cara perakaunan yang salah, Toshiba dikatakan mempunyai takbir urus korporat yang lemah dan sistem kawalan dalaman yang tidak berfungsi di organisasi ini. Toshiba akhirnya telah dikenakan tindakan undang-undang dan berusaha untuk mendapatkan semula kepercayaan para pelaburnya. Seterusnya, kita serahkan kepada Luqman untuk menerangkan lebih lagi tentang isu yang timbul dalam kes skandal perakaunan Toshiba. Antara isu yang berkait rapat dengan amalan perakaunan adalah keuntungan terlebih nyata yang telah ditemui oleh penyiasat. Nilai tersebut dianggarkan sebanyak 1.2 bilion US dollar untung terlebih nyata. Kes ini bermula apabila CEO Toshiba ketika itu, Atsutoshi Nishida, terlalu malu untuk mengumumkan kerugian yang berjumlah 18.4 bilion yen pada tahun 2008 yang telah disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda global ketika itu. Pelbagai taktik telah digunakan untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Seperti yang pertama, menganggarkan keuntungan masa depan dengan lebih awal, menolak tepi kerugian, pushing back losses, menolak tepi cas yang dikenakan, pushing back charges, dan menilai inventory dengan tidak telus. Isu perakaunan seterusnya adalah melibatkan perbelanjaan. Peruntukan perbelanjaan atau provision expenses telah tidak diiktiraf. Rekod perbelanjaan sebenar telah dinyatakan dalam tempoh penyata pendapatan tahun sebelumnya. Peruntukan perbelanjaan ini sepatutnya direkodkan pada tahun fiskal, di mana ia bersifat terakru. Modus operandi ini digunakan untuk mengaburi mata pelabur dengan keuntungan yang dinyatakan oleh Toshiba, sekaligus menarik minat pelabur untuk melabur di dalam syarikat Toshiba. Isu yang terakhir adalah berkenaan dengan tadbir urus audit yang tidak kompeten dan juga bebas. Laporan menyatakan bahawa terdapat 3 ahli jawatan kuasa audit yang tidak mempunyai sebarang pengetahuan perakaunan. Malah,
Salah seorang ahli jawatankuasa yang terlibat merupakan CFO yang disyaki terlibat dalam penyusunan fraud ini. Seterusnya, saya, Na'ain Ashikin, akan menerangkan kesan skandal perakaunan terhadap urus niaga Toshiba. Hisao Tanaka merupakan pengerusi dan ketua eksekutif Toshiba lebih daripada 10 tahun. Hasil daripada penyiasatan menunjukkan bahawa Hisao Tanaka telah terlibat dalam skandal perakaunan, di mana berlakunya penipuan dalam perekodan urus niaga Toshiba. Kesan daripada skandal perakaunan ini, Hisao Tanaka telah meletakkan jawatan sebagai pengerusi dan ketua eksekutif Toshiba. Pada 22 Julai 2015, Masashi Muromachi telah dilantik sebagai pengerusi Toshiba dan mula berkhidmat serta bekerja untuk mengetuai perniagaan Toshiba. Di samping itu, Masashi Muromachi mula untuk memperbaiki struktur pengurusan Toshiba yang baru dan akan memastikan kecukupan plan pembiayaan operasi Toshiba. Kesan kedua adalah dari segi penipuan perekodan perakaunan yang berterusan. Hal ini terjadi akibat tekanan daripada pihak pengurusan atasan berkenaan matlamat dan objektif yang perlu dicapai. Apabila pencapaian matlamat terlalu sukar, mereka cenderung untuk beralih kepada perakaunan yang tidak mematuhi piawaian, seperti perekodan awal keuntungan masa depan dan penangguhan kerugian kepada tahun-tahun akan datang. Apabila perakaunan yang salah telah digunakan dan diaplikasikan dalam urus niaga, proses itu berulang secara berterusan dalam tahun-tahun berikutnya untuk mengekalkan konsistensi. Kesan skandal perakaunan ini juga telah menyebabkan kurangnya kepercayaan pemegang saham terhadap Toshiba. Ianya bukan sahaja melibatkan para pemegang saham dan pasaran saham, tetapi juga masyarakat antarabangsa. Secara tak langsung merosakkan keyakinan terhadap syarikat dan pasaran Jepun. Kesan skandal ini juga menyebabkan berlakunya kemerosotan keyakinan pasaran di Amerika Syarikat yang menyebabkan stok dan saham Toshiba berkurangan. Para pelabur mendakwa bahawa Toshiba telah melanggar Akta Sekuriti Persekutuan dan menuntut pampasan bagi kerugian yang ditanggung daripada penurunan saham Toshiba. Akhir sekali, kesan daripada skandal perakaunan ini telah menyebabkan Toshiba mengalami kerugian yang besar serta penurunan permintaan global yang memburukkan lagi masalah keuangan. Selain itu, jumlah kehilangan pekerjaan mencecah 14,000 pada tahun 2015. Penjualan barangan juga menurun kira-kira 45%. Untuk memulihkan masalah yang timbul, syarikat mesti menegaskan beberapa isu seperti pemberhentian dalam skandal perakaunan dan membina semula operasi baru untuk mengatasi masalah terhadap keuntungan dan pendapatan. Seterusnya, saya Yus Anida akan menerangkan tentang layanan MFRS terhadap isu penting dalam kes Toshiba ini. Seperti yang rakan saya telah bentangkan mengenai isu yang terdapat dalam kes ini, dapat dikenal pasti dua isu penting iaitu Toshiba telah mencatat keuntungan dan pendapatan melebihi dari yang sebenar. Selain itu, Toshiba juga menyembunyikan kos dan belanja, terutamanya belanja peruntukan. Toshiba sepatutnya mengikut piawaian perakaunan seperti hasil daripada kontrak dengan pelanggan melalui MFRS 15 untuk mengetahui jumlah hasilnya. Terdapat 5 langkah penting yang pihak Toshiba perlu lakukan. Yang pertama ialah pihak Toshiba perlu mengenal pasti kontrak dengan pelanggan. Kontrak tersebut boleh dalam bentuk bertulis, lisan atau apa-apa kaedah tersirat yang menjadi amalan pihak Toshiba. Langkah yang seterusnya adalah pihak Toshiba perlu mengenal pasti tanggungjawab prestasi berasingan dalam kontrak, yang membawa maksud tanggungjawab terhadap janji dalam kontrak untuk memindahkan barang atau perkhidmatan. Langkah yang ketiga adalah menentukan harga transaksi. Mengikut para 47, harga transaksi adalah jumlah pertimbangan antara entiti untuk menentukan harga barangan dan perkhidmatan tersebut, namun tidak termasuk harga yang diterima oleh pihak ketiga. Langkah yang keempat adalah mengalokasikan harga transaksi. Mengikut para 76, pengalokasian berasaskan harga jualan tersendiri, iaitu menentukan harga jualan secara berasingan pada permulaan kontrak, yang mendasari kewajipan dalam kontrak dan mengalokasi harga transaksi berkadaran dengan harga jualan tersendiri. Langkah yang kelima adalah pengiktirafan pendapatan. Pihak Toshiba perlu mengiktiraf pendapatan apabila entiti memenuhi kewajipan dan pemindahan kawalan ke atas aset yang telah dipindahkan.
Seterusnya, berdasarkan isu, pihak Toshiba menyembunyikan kos dan belanja, terutamanya belanja peruntukan. Pihak Toshiba sepatutnya mengiktiraf peruntukan berdasarkan MFRS 137. Peruntukan membawa maksud liability dengan pemaksaan atau amount yang tidak pasti dan kewajipan semasa yang timbul daripada peristiwa lepas. Terdapat 3 langkah penting yang perlu diambil oleh pihak Toshiba dalam mengenal pasti peruntukan. Langkah yang pertama adalah mengenal pasti peristiwa berobligasi, iaitu pihak Toshiba perlu mengenal pasti peristiwa yang membawa kepada tanggungan semasa dan menentukan sama ada peristiwa tersebut berobligasi atau tidak. Berobligasi adalah berdasarkan perundangan ataupun konstruktif. Perundangan adalah yang termaktub di dalam undang-undang atau dalam kontrak urus niaga. Konstruktif pula membawa maksud amalan atau polisi syarikat yang telah dimaklumkan kepada umum. Langkah yang seterusnya adalah aliran sumber keluar. Pihak Toshiba perlu mengambil kira kebarangkalian alir keluar sumber diperlukan sebagai penyelesaian, iaitu kebarangkalian yang materiality dan melebihi 50%. Langkah yang ketiga ialah pengiktirafan. Pihak Toshiba boleh membuat anggaran yang boleh dipercayai tentang amount tanggungan yang boleh dibuat dan didedahkan dalam penyata keuangan. Saya akan teruskan kepada perbandingan kes. Kes skandal Toshiba yang berlaku ini lebih kurang dengan kes skandal bagi syarikat Enron dan Olympus. Enron merupakan sebuah syarikat tenaga bagi Amerika Syarikat. Kes yang melibatkan dengan Enron ialah kes penyelewengan wang dan mempunyai hutang sebanyak $15 bilion. Enron telah diumumkan bankrupt dan merupakan bankrupt terbesar dalam sejarah korporat ketika itu. Olympus pula merupakan sebuah syarikat yang berpangkalan di Jepun. Kes penipuan melibatkan wang sebanyak $1.7 bilion dan telah menyembunyikan kerugian selama 20 tahun. Jadi, secara umumnya, ketiga-tiga kes ini berlaku disebabkan syarikat mempunyai tabir urus korporat dan sistem kawalan dalaman yang lemah. Assalamualaikum, nama saya Ras Amira dan saya akan membentangkan beberapa cadangan bagi penambahbaikan kawalan syarikat. Yang pertama adalah penubuhan semula terhadap kawalan dalaman, di mana perlu adanya pengasingan tugas di antara pekerja-pekerja syarikat Toshiba. Syarikat Toshiba perlu melantik pihak ketiga untuk menyemak aktiviti-aktiviti perniagaan bagi mengenal pasti dan mengurangkan sebarang penipuan. Sebagai contoh, audit dalaman membenarkan seorang pekerja atau jabatan untuk menyemak kerja yang lain. Selain itu, syarikat Toshiba juga perlu melantik audit luaran yang diiktiraf dan bebas untuk menyemak semula kerja-kerja pekerja syarikat. Yang seterusnya adalah pengawalan sumber manusia. Di dalam syarikat Toshiba, terdapat 3 ahli luaran di dalam jawatankuasa audit tidak bersifat berkebolehan dan bebas kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan terhadap keuangan dan perakaunan. Oleh itu, kawalan perlu dilaksanakan untuk semua aspek pengurusan sumber manusia. Sebagai contoh, melakukan pemeriksaan ke atas kaki tangan di mana mereka perlu membuktikan kecekapan dan keberkesanan daripada hasil latihan yang telah mereka jalani. Yang kedua adalah pembaruan terhadap budaya korporat. Syarikat Toshiba perlu berhenti dalam mengaplikasikan budaya ketaatan terhadap hierarki atasan dalam mencapai matlamat yang mustahil. Mereka perlu mula menilai kerja berpasukan dan juga menjadi pemimpin yang adil kepada pekerja-pekerja bawahan mereka. Selain itu, syarikat juga perlu menghapuskan sistem cabaran sasaran keuntungan yang tidak masuk akal ini dan perlu melaksanakan sasaran dengan lebih tepat berdasarkan sistem SMART, di mana ianya kursus, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan berasaskan waktu. Akhir sekali adalah membina tadbir urus yang kuat. Pemegang saham atau ahli lembaga yang lain memainkan peranan yang penting terhadap pemilihan pengarah yang bebas. Ini kerana pengarah tersebut bertanggungjawab dalam memastikan dasar tadbir urus korporat syarikat menggabungkan strategi korporat, pengurusan risiko, accountability, ketelusan dan amalan perniagaan etika. Oleh itu, tadbir urus korporat yang baik akan membantu syarikat dalam membina kepercayaan dengan pelabur dan masyarakat. Dan ini pula merupakan beberapa rujukan yang telah kami gunakan untuk mengkaji kes skandal perakaunan Toshiba. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.